Ini adalah Google Pixel 6 Pro. Sejak aku tukar dari iPhone 13 Pro Max 2 bulan yang lepas, hari ini bakal menjadi satu detik bersejarah di mana aku ceraikan kau Google Pixel 6 Pro dengan talak satu. Nyah kau dari hidup aku. Mesti korang macam apa ada ni? Start video terus ending. Aku pasti by this time korang semua dah tengok banyak review-review dan pandangan, tak kisahlah melalui media, YouTubers, forum community, group dan sebagainya. Malah Pixel 6a pun dah keluar dah pun. Ya, aku lambat. Ya pak. Iya, korang mengerti siapamu di sisi. Maafin gue enggak mau ngelakain itu semua dong. Apapun bakalan gue lakuin asal lo bahagia. Maafin gue yang sudah jahat sama lo. Maafin gue yang selama ini ganggu hubungan lo sama Diandra. Cerita apa ni? Sudah. Tapi akulah yang edit video ni, so aku boleh reka apa-apa cerita. Sebagai pengulas sukan telefon pintar adalah menjadi tanggungjawab aku untuk memberikan ulasan. Ulasan lo tidak legit kerana lo pakai iPhone. Macam tu pula. Buat ni sikit kata, buat tu sikit kata. So aku pun kenalah tukar daily driver aku. Sagi kena cop iPhone pula. Sudah. Duk kisah, duk fikir apa orang duk kata. Betul. Pergi mampus sama mulut orang. Cik, unpopular opinion. Why not kita dengar cakap mulut orang? Manusia memang hidup dalam community. Kalau kau tak dengar cakap orang, macam mana kau nak dapat sokongan majoriti? Maka wujudlah satu motivasi baru dalam hidup aku yang berjudul Perjalananku Meninggalkanmu. Panjang cerita dia. Untuk itu kita perlu undurkan semula masa bulan Disember 2021. Ni Muaz. Aku rasa tak perlulah aku nak borak lebih. Korang pun kenal lah kan Muaz. Muaz tu siapa je tak kenal Muaz ni? Muaz biasa lah. Korang pun tahu lah kan Muaz kan. Itulah dia memang malas lah nak borak lebih sama Muaz ni. Sudah. Lain pula bunyi. Pada satu hari, aku dikunjungi oleh Muaz. Nak dijadikan cerita, Muaz lah watak antagonis menuai ideologi satu Pixel, satu Malaysia supaya aku bertukar ke Pixel 6. Selepas beberapa kali dia berkebun, akhirnya tanaman yang disemai dan dituai dalam kepala otak aku ni membuahkan hasil ideologi jahat yang cuba untuk memisahkan aku dengan iPhone 13 Pro Max. I'm gonna miss you, iPhone 13 Pro Max. Pertama kali aku melihat Pixel 6 Pro secara berhadapan, bayangan pertama aku adalah aneh sungguh rekaan kameranya. Ini juga merupakan pengalaman pertama menggunakan chip pemprosesan dari Google sendiri, iaitu Tensor. Samsung buat. Jujurnya aku sangat rakus mengerjakan chip Tensor yang masih dara ni di malam pertama ketika bersamanya aku masukkan kad SIM ke dalam tubuhnya. Apabila dihidupkan, aku disajikan dengan antarmuka unik, another level. Bukan lagi Android vanilla. Wajah Android digubah dengan lapisan perisa yang agak tebal. Masih rasa perisa vanilla dia ditambah dengan perisa strawberry sikit. A little bit of chocolate drizzle. Oh my god. Peranti Google ini juga menerima layanan istimewa yang tak dapat dirasai oleh peranti Android lain. Yang paling menjadi perhatian ramai sehingga kan ada yang sanggup membeli Pixel hanya semata-mata untuk kameranya, atau dikenali sebagai Gcam. Aku sangat suka antarmuka pada aplikasi kameranya melalui kawalan yang sangat intuitif. Terdapat dua jenis kawalan exposure, iaitu shadow dan highlight. Cumanya aku ambil masa sikit untuk membiasakan diri. Selalunya kita akan tap screen untuk lock focus, tapi tak, sebenarnya dia bukan lock focus tu, dia lock exposure dan white balance. Kerana kamera ini bergantung pada sistem autofocus melalui focus tracking. Best lah sebenarnya kamera app yang disediakan.
boleh simpan dalam format RAW, HEVC compression, even Google Photos pun lain Mat. Ada fungsi tambahan foto editing khas untuk Pixel seperti portrait light, blur dan color focus, magic eraser di mana kau boleh singkirkan elemen-elemen yang menyemakkan dalam frame. Juga pada aku adalah sangat berguna untuk mendapatkan hasil image yang lebih clean dan kemas. Sebenarnya boleh je kalau kau nak sumbat mod APK Pixel UI dan Gcam ke dalam peranti yang kau tengah pakai tu. Tapi kau tak akan dapat rasai Pixel experience yang sebenar. Besar kemungkinan kau akan berhadapan dengan masalah di kemudian hari kerana kod Gcam yang ditulis adalah khusus untuk perkakas yang digunakan Pixel sahaja. Sama je macam kau convert Proton jadi Lancer. Macam lah orang tak tahu Gcam tak ori. Dan aku mula faham apa yang Muaz cuba sampaikan. Inilah Pixel experience yang sebenar. Skrin AMOLED 6.7 inci bukanlah terbaik tetapi sangat memuaskan hati. Penghasilan warna yang luas dan terang, kadar penyegaran 120Hz LTPO adalah sangat lancar. Pembesar suara juga sangat sedap dan jelas. Melalui pengamatan aku, tiada masalah untuk menggalas tanggungjawabnya menjalankan rutin-rutin harian sebagai seorang isteri seperti mengemas rumah, memasak. You could be larger than life, brighter than the stars. You could have all you ever wanted. You know you could. Aku yang pada mulanya bertukar ke Pixel 6 Pro ini adalah secara terpaksa, seakan bercinta selepas kahwin. Semakin hari, hati aku semakin menerima kehadirannya. Ada satu ketika tu aku memang betul-betul jatuh hati pada Pixel 6 Pro ini. Kendati pun begitu, kebahagiaan kami tidak kekal lama. Hubungan aku bersama Pixel 6 Pro mula goyah apabila ia mula menunjukkan sisi gelapnya yang sebenar. Tahukah anda, sejak tahun lepas Google sudah menarik semula hak istimewa simpanan awan tanpa had Google Photos. Ketika sedang beraksi, Pixel 6 Pro adalah sangat ganas, memberikan pengalaman yang cukup memuaskan dan beroperasi dengan lancar. Turut tersedia game mode untuk penstreaman secara langsung terus di dalam aplikasi permainan itu. Tetapi aku dapati yang touch input agak perlahan disebabkan kadar touch sampling pada hanya 144Hz sahaja. Pada pandangan aku, sweet spot kadar touch sampling untuk gaming adalah sekurang-kurangnya pada 240Hz. Sikap panas barannya sedikit membantutkan selera aku. Walaupun aku hanya gunakannya secara ringan-ringan ketika sedang melepak santai-santai di platform social media, bergelak ketawa dengan rakan-rakan, terutamanya ketika menggunakan aplikasi kameranya secara berlebihan. Lebih merisaukan, tak kira sama ada aku gunakannya untuk bermain, bergambar maupun bersosial, sikap manja Pixel 6 Pro yang tak dapat bertahan dengan lama walaupun berbekalkan tenaga batin 5000 mAh yang cukup besar. Apa lagi? Main sikit dah mengah. Kalau cepat kong tapi cepat naik balik tak apa. Sejuk sikit hati kita ni. Ini charging 30 watt je. Come on, kau bukan iPhone weh. Mulalah aku nak mengungkit kisah silam aku bersama ex aku. Dah lah manja. Panas pula tu. Lu bikin gua panas. Pap, naik telapak tangan aku. Sudah jadi lelaki Dayus pula aku dengan cerita ni. Rentetan peristiwa itu, segalanya mula jadi tak kena. Benda-benda kecil pun mula menjadi satu isu yang besar, seperti kedudukan butang kuasanya. Mulalah rasa annoying sial. Power button nak pahal tinggi sangat ha. Fingerprint dia pahal
Itu bukankah dah bagi update security patch? Benda-benda macam ni lah yang meruntuhkan hubungan kami, yang bahagianya hanyalah sementara. Pengeluar telefon pintar yang lain sudah mula mengambil inisiatif sendiri, terutamanya dalam perkakas baru bersama implementasi teknologi masing-masing seperti sistem bateri, bahagian kamera, cooling system, gaming mode, teknologi pengecasan, termasuklah tuning dan kalibrasi skrin. Dan semua ini sedikit sebanyak menenggelamkan Pixel. Sangat ironi apabila Pixel 6 Pro tidak mampu menjadi yang terbaik dalam dunia Android tanah air mereka sendiri. Dalam video seterusnya. Yang ni ada? Dia tengah pandang hang apa ni? Ya tu. Warna warm-warm kat tudung tu. Cinematic lah. Memang tak sangka hadirnya orang kedua dalam hidup aku. Okay, fine. Ya, aku curang sebab hasil kamera dia. Yang satu dunia tahu, aku tak suka kamera Google Pixel 6 Pro full stop.